Pilihan raya mungkin berlaku di musim banjir. Saya setuju. Kerajaan boleh jimatkan belanja kalau buat di musim banjir. Sebab tong undi boleh dihanyutkan melalui sungai sampai ke tempat pengiraan undi. Pengundi tak payah naik kereta, berenang ke tempat mengundi. Jimat belanja. Wanita susah sangat boleh pakai bikini untuk pergi mengundi. Kemudian hadirin sekalian, dalam keadaan begitu kita boleh mandi manda sambil mengundi. Saya nak sebut di sini, inilah dalam dunia kerajaan yang nak buat pilihan raya musim banjir, kerajaan gila. Ingat dulu pilihan raya di Tenang, Johor. Waktu itu banjir. Bekas pengerusi SPR Tan Sri Aziz, saya jumpa dia minggu lepas dalam peresmian masjid di Kota Raja, di Putra Haid bersama Baginda Sultan Selangor. Kata bekas pengerusi SPR, 1 dun kita buat pilihan raya dalam musim banjir, amat sukar SPR hadapi. Bagaimana kalau pilihan raya berlaku banjir di seluruh Malaysia? Biar rakyat lemas, biar rakyat mampus, asalkan Zahid Hamidi hidup. Dia nak hadapi kes mahkamah, di mana kita masuk mahkamah, tahulah Datuk Zainal Ibrahim pakar adalah mahkamah. Saya sikit-sikit. Bila sampai ke peringkat mahkamah kata ada prima facie, kita kena bela diri. Artinya setengah kaki dah masuk dalam jail. Sekarang Zahid Hamidi kena bela diri dalam kes Yayasan Budi. Bila kes itu dibicarakan, maka dia bimbang kalau didapati bersalah. Kalau didapati bersalah, apa dia nak buat? Oleh itu, mereka nak buat pilihan raya, mereka harap mereka menang. Lepas menang, dia boleh tukar peguam negara, dia boleh tukar pendakwa raya, maka kes itu akan hanyut di tengah jalan. Nak selamatkan seorang individu, rakyat biar mampus. Rakyat Malaysia takkan bodoh. Inilah hadirin sekalian pemerintah UMNO yang berada dalam keadaan nazak sekarang ini. Ya, UMNO nazak, eloklah dia merintah dah lama. Ada parti Islam pula pergi tumpang. Hai! Ingat pesanan Tok Guru Ni Aziz. Kekuatan UMNO terletak kepada 2 tongkatnya, MCA dan MIC. Kedua-dua tongkat itu dipatahkan oleh Pakatan Rakyat 2008 dan 2013. MCA kalah teruk, MIC tinggal 1 tapah, hidup segan mati tak mau. Dalam keadaan UMNO lemas itulah PAS pergi meletakkan bahunya untuk menyelamatkan UMNO. Sekarang Zahid Hamidi beritahu, bukan saya nak jumpa Ustaz Hadi. Ustaz Hadi lah yang terhege-hege datang jumpa saya untuk menyelamatkan UMNO. Artinya nak bekerja sama dengan UMNO, parti penyamun. Nasib baiklah kita dianugerah kemenangan 2018. Ya, pemerintahan kita bukan sempurna, tetapi sempatlah kita buat jawatan kuasa siasatan. Sempatlah buat aduan ataupun membawa kes ke mahkamah. Barulah kita tahu, rupanya selama ini diberitahu kepada kita, wang negara kita bocor lebih 60 bilion setahun.
60 bilion ni terlalu banyak. Kalau tak bocor, kita mengatasi Korea Selatan, kedudukan ekonomi negara kita. Kita ingat cerita bocor ni cerita main-main. Kita pembangkang cakaplah nak jatuhkan lawan. Rupanya bila buat siasatan didakwa di mahkamah, yang kita tahu selama ini rupanya sedikit, ianya lebih besar. Baru kita tahu satu projek Rosmah minta 180 juta. 180 juta sama banyak dengan belanjawan negeri Perlis. Itu satu projek. Zunar, mana Zunar? Tolong angkat tangan. Kau buat satu lukisan bagaimana seorang wanita bawa 350 beg tangan. Bayangkan. Wanita, saya yang hadir wanita si keadilan ke DAP ke manah ke siapa pula, beg tangan ni jangan ada lah lebih 5-6 biji. Kalau sampai 300 itu wanita gila. Bagaimana nak? Tapi itu realiti bila diserbu beg tangan saja satu kontena. 180 juta diminta untuk satu projek. Dah berapa puluh projek yang lain tak disiasat. Itulah negara kita jadi seperti ini sekarang. Disiasat pula hal Najib. Kita tak banyak komen lah sekarang dia duduk dalam. Tapi kita ucap tahniah, inilah pasangan Romeo and Juliet. Abang pergi, Adinda ikut serta. Tak adalah pasangan ini dalam dunia, melainkan di Malaysia. Mereka akan berdua merpati dua sejoli. Sekarang nama samaran kepada Najib dipanggil merpati. Merpati dua sejoli. Sekarang merpati putih akan masuk pula merpati gempal. Kita tak kisah itu, yang kisahnya wang rakyat. Bayangkan hadirin sekalian, ini Anthony Loke. Nama apa Loke tentu Cina. Siapa kata dia Melayu? Dia Cina. Parti apa? DAP. Inilah Cina yang menyelamatkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Bila kita tukar pentadbiran, kita panggil seorang wanita menjadi CEO LTAT. Dia jumpa saya, dia kata, yang berhormat, kita akan hilang 555 juta. Sebab syarikat AES itu syarikat yang tak berwibawa langsung. Sudah tentu akan rugi. Kita pun berjumpa dengan Anthony Loke. Anthony Loke, bolehkah kementerian bayar balik 555 juta kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera? Anthony Loke kata, ini tentera ya, bukan individu, ni orang ramai ya. Ya, maka dia kata kita runding. Kami nak minta lebih lah sikit daripada 555 juta. Minta untung. Dia kata mana ada untung. Maka Lembaga Tabung Angkatan Tentera 555 juta, Kementerian Pengangkutan sudi membayar balik kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kalau tidak, Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang dianggotai oleh 90% orang Melayu lingkup tabung mereka. Siapa menyelamatkan? Tuh, Cina tu. Di luar ni, oh Cina DAP nak musnahkan Melayu. Inilah isu yang dimainkan. Saya harap pilihan akan datang, isu DAP, hina Islam, lawan raja, tolak perlembagaan. Kita tolak parti Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Boleh semua? Bila kita merintah, kita bolehlah tubuh jawatan kuasa siasatan. Bila kita siasat, yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang, siasat Kementerian Pertahanan dulu, sebelum kementerian lain. Bila siasat-siasat, Masya Allah, na'udzubillah, kita harap Malaysia aman, jangan ada negara lain menceroboh. Karena saya sebagai bekas menteri tak boleh bercakap banyak hal ini. Bayangkan kapal pesisir pantai kita
patut siap 2019, sampai sekarang sebiji pun tak siap lagi. 6 bilion habis, 6 bilion. Bukan sikit. Melaka belanja dia setahun berapa? 500 juta. Kalau 6 bilion ni 12 tahun perbelanjaan Melaka. 12 tahun. Jini dah jadi umur dekat 80, belanja ni tak habis lagi. 6 bilion. Dan nak siap tambah lagi 3 bilion. Belum tentu 2026 akan siap. Tambah lagi nanti. Oh, Isyamuddin Hussein On kata jangan marah. Perbelanjaan Kementerian Pertahanan tinggi. Kita bukan marah kerana tinggi. Kementerian Pertahanan perbelanjaannya tak cukup, kena tambah lagi. Yang kita marah, kamu curi, bocor, rasuah. Ini yang kita marah. Betul ke tak? Sekarang kita pergilah mana-mana tempat. Balai polis kampung, balai polis bandar, rumah tentera, sekolah-sekolah. Semuanya tak cukup. Paip bocor, jalan berlubang, balai polis buruk. Pakai type zaman P. Ramlee pun ada lagi di balai polis. Bila nak minta belanja, tak ada duit. Mana pergi? Bocor 60 bilion. Kenapa orang Islam tidak sensitif hal rasuah? Oh, ada pula kata, orang Islam dia jahat macam mana pun, dia ada pintu taubat akhirnya. Orang bukan Islam, dia baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat. Oleh itu kita adalah menyokong orang Islam. Dulu dia hantam DAP. Hantam, tapi kita tengok di Tanjung Perai. Mari kita pergi ke Dumai, singgah sebentar di ibu kota. Keluarlah mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita. Pula dah. Masa di Teluk Intan, DAP sahabat kita. DAP menentang darurat. DAP menjunjung perlembagaan. DAP sahabat kita. Lepas pilihan raya ni, Pakatan Harapan menang, kita akan lihat dia kata, Pakatan Harapan sahabat kita. Marilah bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Dia ni boleh, setiap minggu dia akan berubah keadaannya. Sebab itu ramalan cuaca, Presiden PAS tak boleh baca. Kita tak akan percaya apa dia cakap ramalan cuaca. Hadirin sekalian, kita sekarang memang kuasa di tangan mereka. Dia nak bubar besok boleh, bulan depan boleh, 3 bulan lagi boleh, bulan Julai pun boleh. Masa mana dia bubar pun, kita bersedia untuk hadapi mereka. Boleh? Kalau tuan-tuan yang hadir ini tak beritahu pada kaum keluarga, jangan sekali-kali, wajib menolak UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Bukan sunat dah, sebab mereka telah membocorkan wang kita begitu banyak. Saya nampak saya dah pergi penghujung, dan insyaAllah bakal Perdana Menteri kita akan berucap sebentar lagi. Dan kali ini bagi jadi, kita tak mau jadi bakal Perdana Menteri. Tahun ini Perdana Menteri. Boleh? Sekian, terima kasih.